Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan puan-puan, malam ni dapat kita menyambung kita punya siri kuliah from home. Kuliah from home, KFH, kuliah from home, insya-Allah. Maka malam ni seperti mana yang saya tulis pada tajuk, kita akan membicarakan satu lagi hadis, kisah daripada hadis yang dipetik daripada kitab Sahih Al-Bukhari, tentang kisah pada bab membawa penyaksian ketika mana berhutang. Ini disusun dalam bab tersebut oleh Imam Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, dan begitu juga dengan imam yang lain. Tapi yang saya refer malam ni adalah daripada Sahih Al-Bukhari, insya-Allah. So kita akan memulakan pembacaan malam ni kisah berkenaan dengan amanah kepada sebatang kayu, insya-Allah. Hadis ni duduk dalam Sahih Bukhari, dinilai sebagai sahih sanad dan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kisah yang menarik juga kita akan bacakan daripada kisah berdasarkan hadis sahih, insya-Allah. Bukan hadis Sahih Bukhari, insya-Allah. Kalau Imam Bukhari disusun dalam bab mendatangkan saksi kepada proses peminjam dalam bab kitab halawat, tak salah. Alright. Kalau tuan-tuan nak refer, buka Sahih Bukhari ataupun tuan Google Sahih Bukhari, type hadis number 2261, ada. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Tuan tengok dia terus ambil daripada Abu Hurairah, dia muallaq. Okey. Baik. Tapi Ibnu Hajar buat taghliq dalam membicarakan tentang hadis-hadis muallaq yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Tapi itu technical part dalam ilmu hadis lah. So, sekedar perkongsian saja. Tapi untuk keumuman ini saya cerita hadis ini dinilai sanad dan matanya sahih, okey, oleh para imam hadis. Baik, insya-Allah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara rajulan min bani Israil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, satu hari daripada Nabi SAW, annahu dzakara rajulan min bani Israil. Nabi menceritakan tentang satu orang lelaki daripada Bani Israil. Satu hari, sa'ala ba'da bani Israil an yuslifahu alfa dinar. Satu hari, seorang lelaki Bani Israil ini dia nak pergi keluar berniaga. Dia nak pergi keluar berlayar, tapi dia tidak ada modal, dia tidak ada duit. Maka dia bertanya kepada para Bani Israel itu. Sa'ala ba'da Bani Israel an yuslifahu alfa dinar. Maka dia bertanya kepada kawan-kawan dan sesama Bani Israel, boleh tak aku nak pinjam 1000 dinar? 1000 dinar, which is bukan 1000 ringgit lah. Kalau hari ni punya nisbah, satu dinar sama macam 700 ringgit, darab dengan 1000 lah. Kan? Banyak lah. Dalam nisbah dulu tak tahulah berapa ribu. Tapi 1000 dinar lah mata wang yang dipakai dulu ni. Dia nak minta pinjam kat kawan-kawan Bani Israel ni 1000 dinar. Untuk apa? Untuk tujuan dia nak pergi berniaga. Okey, tujuan dia apa? Tujuan dia nak pergi berniaga. Nanti dalam syarah hadis, saya dah baca tadi, cek. Dalam syarah hadis sebut tujuan lelaki ni pinjam adalah untuk nak berniaga. Dalam matan tak sebut, tapi bila kita buka cek dalam syarah sebut tujuan lelaki ni pinjam adalah untuk litijar, untuk bisnes. Untuk tujuan perniagaan, bermaksud apa yang diminta pinjam ini adalah bantuan modal, peminjam modal. Nanti dalam hadis ni orang akan ekstrak buat pula hukum-hukum, macam mana hukum kita pinjam duit untuk modal perniagaan. Menarik hadis ni, walaupun kisah dia pendek tetapi menarik perbincangan dia. Okey, saya nak mulakan. Saya dah mula dah, saya sambung. Maka dia tanya kawan-kawan Bani Israel ni, nak pinjam 1000 dinar, ada tak? Okey. Faqala i'tini bisyuhada. Kemudian bila ditanya macam tu, salah seorang daripada Bani Israel itu, Ahmad Mufdi is watching, salah seorang daripada Bani Israel itu kata boleh, aku boleh bagi 1000 dinar. Cuma dengan syarat dia, i'tini bisyuhada ashhiduhum. Bok mai kat aku seorang saksi lah. Nak pinjam duit ni 1000 dinar bukannya sikit. Aku nak seorang saksi.
satu orang saksi yang nak menyaksikan akad kita ni, yang aku nak bagi hang pinjam duit. Tidak. Esok nanti bila aku nak ambil balik duit, hang akan kata tipu, hang akan kata hang tak pernah bagi pun. Belum ada dokumentasi masa tu, belum ada surat, belum ada agreement. So proses peminjaman masa tu memerlukan seorang saksi. Itini bisyuhada ashhiduhum. Buat main satu saksi yang akan menyaksikan aku nak bagi duit ni. Maka kata lelaki yang nak pinjam duit tu, faqala kafa billahi syahida. Cukuplah hanya Allah sebagai saksi, dia kata. Dia kata tu. Ni orang nak pinjam duit tu. Tapi tuan-tuan jangan buat lah. Tuan-tuan pergi bank nak pinjam loan 200,000. Bank kata nak satu orang penjamin ke apa, kata cukuplah Allah sebagai penjamin. Oh, tak boleh lah macam tu. Itu dia ada satu perbahasan yang lain pula lah. Okay? Dalam waqi' hari ini dalam ilmu hadis dia ada satu kaedah disebut sebagai nazilul hadis bil waqi'. Penyelarasan hadis dengan realiti. Tapi itu dalam bab yang lain lah. Tapi dalam kisah ini, zaman itu urusan pinjam peminjam itu kena ada saksi. Maka bila dia tanya kepada yang nak pinjam duit tu, buat main saksi seorang, bawa datang seorang saksi, maka dia kata cukuplah Allah jadi saksi. Kenapa nak cari orang lain? Okey. Kemudian kata yang nak bagi duit tu lagi, qala fa'tini bikafil. Qala kafa billahi kafila. Datangkan kepada aku seorang pencukup, macam itulah. Dari segi bahasa Arab dia, tetapi kafil bermakna bermakna kifil bermakna apa ustaz? Dhamin. Dhamin. Boleh tak saya kata dhamin Ustaz Syafiq? Betul tak saya terjemah kata dhamin? Dia pakai dalam matan dia pakai kafilah. Kafil ni macam pencukup macam tu, tapi dalam erti kata yang lain bermakna dhamin. Dhamin ni bermakna apa? Dhamin ini dhamin grantor. Grantor, bahasa kita grantor lah. Grantor. So betul lah, hari ni pun memang yang bila kita guna pakai sistem grantor hari ni dalam loan memang disebut lah. Okey. Disebut lah, memang ada sistem itu. Memang kita kena ada satu orang dhamin, penjamin, ataupun bahasa yang kita pakai hari ni sama orang muda kita ni grantor. Datangkan kepada aku seorang grantor. Macam itulah. Fa'tini bi kafil qala kafa billahi kafila. Buat kat aku seorang grantor, seorang dhamin, penjamin. Maka kata lelaki ni, cukuplah Allah sebagai penjamin. Tadi dia kata buat main seorang saksi. Maka lelaki yang nak pinjam duit dia kata, buat apa nak saksi, cukup hanya Allah sebagai saksi. Maka lelaki kedua ni kata, syarat kedua, buat main kat aku seorang grantor, seorang penjamin. Han nak pinjam kat aku 1,000 ni. You are about to I am about to lend you money for 1,000 dinar. So I need a grantor. Saya nak satu orang grantor, satu orang dhamin. Okey, maka kata lelaki ni, cukuplah Allah sebagai penjamin. Sekali lagi saya tegaskan, ni dalam matan hadis ni lah, dalam suasana zaman tersebut. Dalam zaman sekarang tak boleh buat macam tu. Kalau bila pergi bank, adalah dia punya prosedur dia, ada borang dia, ada dokumen dia, peminjaman dan sebagainya. Adalah kaedah dia tu. Kalau tuan-tuan nak pinjam duit kat kawan pun, kalau tak melibatkan institusi bank, kalau dalam amount yang besar, kena pergi pemati stamp, baru boleh fight case tu di mahkamah. Kalau kita tak bayar dan sebagainya kan, dia kena ada lah. Macam kalau sistem itu bersistem itu, Islam sentiasa ada jawapan. Kita jangan kata bila mai ada satu-satu benda yang bersistem ni mesti orang putih. Tidak. Selalunya perkara-perkara yang melibatkan sistematik ini sentiasa Islam yang mendepani dan mendahului zaman. Saya pernah sebut sebelum ni dalam saya punya channel tentang sistem undang-undang yang diamalkan di barat, Westminster tu kan. Banyak orang puji, orang kata undang-undang barat sistematik. Sebenarnya undang-undang itu datang daripada Islam. Undang-undang barat itu dibawa daripada Sicily ke England. Kemudian King Henry yang selaraskan dia menjadi undang-undang barat, sedangkan itu diambil daripada Assizes of King Roger, iaitu yang King Roger ambil daripada Muhammad Al-Idrisi, seorang ulama Islam. So tuan-tuan boleh tonton benda itu, penjelasan saya secara panjang lebar dalam saya punya siri Nur dari Dark Ages di channel The Ibn Rijal di YouTube. Saya huraikan panjang lebar bagaimana hukum-hukum Islam, undang-undang Islam dibawa ke England dan dipakai sampai hari ini. Tapi dia tukar ikut gaya dia pula. Tetapi apa saja yang baik dalam undang-undang barat itu sebenarnya datang daripada Islam. Okey, baik, saya sambung. Maka dia minta seorang grantor. Maka kata lelaki yang pinjam tadi tu, kafa billahi kafila, cukuplah Allah sebagai grantor, cukuplah hanya Allah sebagai penjamin. Maka qala sadaqta, betul, benar, engkau benar, sadaqta, awak benar, you are right.
So lelaki yang nak bagi duit ni, bila orang yang nak pinjam tu kata tak, saksi cukuplah Allah jadi saksi. Kemudian bila kata grantor, penjamin, cukuplah Allah sebagai penjamin. Kalau orang yang nak bagi duit tu level-level kita akan kata apa? Oh senang macam tu, hang jual nama Tuhan je. Tetapi lelaki ni dia warak, dia baik. Sebab dia kata betul. Dia bukan kata awak jangan cari alasan. Bukan tak ada orang lain dah. Tidak. Apa dia kata? Faqala sadaqta. Dia kata awak benar. Awak benar dalam menyatakan saksi awak adalah Allah. Awak benar dalam menyatakan penjamin awak adalah Allah. Bermaksud dalam zaman itu, Nabi nak beritahu, era itu, orang-orang Bani Israel dalam kalangan komuniti itu, golongan yang terpercaya, trusted. Bila mana mereka menggunakan nama Allah, maka orang boleh percaya. Hari ini kita berada dalam komuniti masyarakat yang bila mana orang itu guna nama Allah, tak boleh percaya. Sekali lah. Dia dah minta maaf sebut. Kalau orang kata, esok mai rumah, kita kata, confirm aku mai. Selalunya orang akan percaya macam tu. Tapi bila kita kata, esok mai rumah, insya-Allah. Insya-Allah tu seolah-olah macam satu kata-kata, satu frasa untuk nak bagi tahu tak tentu lagi. Sedangkan sepatutnya insya-Allah tu kira kuat lah. Tetapi insya-Allah tu maknanya God willing, kalau Tuhan benarkan. Betul lah sebenarnya. Tetapi dalam pemahaman orang Melayu hari ni, bila sebut insya-Allah tu seolah-olah macam saya nak abang pun tak erti, tapi tuan faham lah maksud saya kan. Tapi zaman dulu, zaman Bani Israel ni yang zaman beriman ini, zaman tak tahu zaman mana Nabi sebut macam tu saja. Cuma memang bila dia kata Allah sebagai penjamin, Allah sebagai saksi, maka benar. Maka orang yang nak bagi duit tu percaya. Dia percaya yang okey, perjanjian ini boleh dipercayai. Okey, boleh dipercayai. Tak perlu mati stamp kat HDN. Aku percaya dengan kau punya penyaksian bahawasanya Allah sebagai saksi dan Allah sebagai penjamin. Awak hutang saya 1000 dinar. Okey, baik saya sambung. Fadafa'aha ila ajalim musamma. Maka dia pun bagilah kepada lelaki tersebut. Fadafa'a ilai, maka diberikan kepadanya duit itu. Okey. Ila ajalim musamma, dan ditetapkan pada kadar, pada masa tertentu untuk dipulangkan balik. Okey. Maka dia menetapkan masa tertentu untuk pulangkan balik dengan kadar berapa? 1000 dinar juga. Tak ada pertambahan. Tidak ada unsur riba kat sini. Okey, tidak ada unsur riba kat sini. You pinjam 1000 walaupun kita dah ada ikat perjanjian ila ajalim musamma pada masa tertentu untuk bayar, maka tidak ada unsur riba. Okey, dia berbeza dengan sistem yang dipakai hari ini. Cuma bank-bank menyatakan mereka adalah berasaskan perkhidmatan. Tapi bank-bank di Malaysia mengamalkan sistem yang dinasihati oleh panel syariah yang alim, yang hebat, yang kita percaya. Juga dinasihati oleh bank Islam yang kita percaya. Jadi sekadar itulah kita orang awam yang mampu buat. Cuma hari ini, semua sebelum ini berlaku perbincangan dalam kalangan para pengamal syariah di Malaysia tentang sistem ar-rahnu yang diamalkan di Malaysia. Apakah kaedah dengan menetapkan duit upah simpan hari-hari itu dibenarkan dalam syarak? Itu satu perbincangan yang panjang dalam ilmu fiqh. Menarik juga. Sebab perjanjian yang diambil untuk ar-rahnu itu menjadi perbincangan kalau orang kucing gaduh. Musim-musim Covid ni kan. Kalau contohlah awak telah pergi gadaikan satu barang awak kepada satu orang A. Kemudian orang A ni maksudnya kalau ikut di segi hukum, barang tu jadi A tu punya. Tetapi dalam yang diamalkan di Malaysia setengah tempat adalah A tu meletakkan pula duit cas upah simpan. Itu yang dibincangkan oleh para pengamal syariah di Malaysia. Adakah boleh dibenarkan untuk orang tu menetapkan upah simpanan hari-hari, sedangkan duit barang tu dah jadi dia punya dah. Dia berbeza dengan perkhidmatan. Perkhidmatan satu bab yang lain, tapi ini bab upah simpan harian ni. Dibincangkan. Tuan-tuan cari dalam artikel jurnal daripada Universiti Malaya, tak silap saya, dia hurai panjang, menarik juga. Sebab sistem akad yang dipakai itu bercampur baur. Bukan saya nak mengatakan salah, tapi saya nak mengajak tuan-tuan membaca. Itu poin dia. Okey. Alright, so saya sambung. Menarik juga perbincangan itu. Okey, sebab tuan-tuan baca lah. Panjang pula nanti perbincangan itu. Baik, saya sambung. Okey. Fakharaja fil bahr faqada hajatahu summa tamasa markaban yarkibuha yaqdamu alaihi li ajalin alladhi ajjalahu falam yajid markaban. Maka dia pun pilah
Dalam hadis ni dia kata apa? Fa kharaja fil bahri faqada hajatahu. Maka dia pun berlayarlah melintasi lautan, dia pergi qada hajat. Sebut ni qada hajat, bukan dia pergi kencing. Memang dia sebut qada hajat, bermaksud qada hajat ni istilah yang benarnya dia pergi menunaikan hajat dia. Tu. Kita faham qada hajat ni pergi kencing berak lah kan dalam ilmu fiqh. Tapi dalam ilmu bahasa Arab ni qada ni menunaikan hajat dia. Maka dia pun pergi berlayar ke lautan dan menunaikan hajat dia, iaitu nak pergi buat perniagaan, nak pergi buka bisnes berdasarkan 1000 dinar yang dibekalkan oleh member dia tadi tu. Maka dia pun pergi menyempurnakan hajat dia, bermaksud dia berniaga dan dia untung. Itu bermaksud faqada hajatahu. Selesailah hajat dia, bermaksud kenapa Nabi tak sebut dia pergi dan memulakan perniagaan? Kenapa Nabi guna faqada hajatahu? Ini keindahan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, innama bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutuskan dengan kalimah yang short and sweet, ringkas dan padat. Jawami'il kalim, jami' mana? Nabi suka menggunakan istilah ayat-ayat yang ringkas dan padat. Jawami'il kalim ni hadis sahih. Maka kata Nabi, dia berlayar ke lautan, tidak? Faqaraja fil bahr, dia keluar pergi ke lautan, maksudnya dia cross lautan, dia berlayar, dan kemudian faqada hajatahu, dan sempurnakan hajat dia. Sempurnakan hajatnya di sini bermaksud istilah yang Nabi gunakan ringkas dan padat. Faqada hajatahu bermaksud dia pergi berniaga dan dia untung. Sebab kalau Nabi kata dia pergi berniaga, okey, mungkin kita tak tahu untung ke tak untung ke, dia pergi buat apa ke, tapi hajatahu, hajatnya apa? Hajatnya nak pergi buat bisnes, dan bila hajat berbisnes ini tidak ada orang yang masuk dalam bisnes untuk tidak untung. Semua orang nak untung. So jelas Nabi sebut faqada hajatahu, dia pergi dan berbisnes dan untunglah bisnes dia itu. Itu maknanya. Itu penjelasan kenapa Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutuskan dengan kalimah yang ringkas dan padat. Aku ni bercakap kalimah-kalimah yang ringkas dan padat. Ini antara contoh dalam hadis. Maka dia berniaga dan dia untung setelah beberapa lama lah. Okey. Baik. Okey. Summal tamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi li ajali alladhi ajjalahu. Maka selepas dia berniaga lama untung, sampailah kepada tarikh yang dijanjikan untuk dia bayar duit kepada kawan dia. So bermaksud dalam perjanjian mereka dua tadi tu memang ada satu tarikh, tapi Nabi tak stated lah, tak beritahu bila. Tapi ada tarikh tertentu yang disyaratkan untuk bayar. Jadi dari hadis ni kita dapat istinbat keluar hukum, boleh menetapkan tarikh untuk bayar hutang. Kena menetapkan tarikh untuk bayar hutang. Kalau tak dan kalau tuan-tuan buka kitab fiqh, dia akan bincang dalam bab meletakkan tarikh dalam membayar hutang itu panjang pula. Tak boleh meletakkan tarikh yang ada sifat gharar, yang sifat yang macam nanti bila matahari naik pada barat baru aku bayar. Nanti kalau kucing bertanduk aku bayar. Bila kucing nak bertanduk, kan? Jadi ada penetapan tarikh yang jelas, kalimat yang jelas yang dipahami oleh pemberi hutang dan penerima hutang. Dalam hadis ni tuan-tuan, ulama-ulama fiqh berbincang panjang lebar dalam bab hukum hutang ini. Menarik. Okey, maka tuan-tuan, diperlukan ada satu tarikh. Maka tarikh itu tentulah telah termaklum oleh peminjam dan pemberi pinjam, dan sudah pastinya ada redha meredai sesama mereka. Okey, dalam bab tuan-tuan hutang dekat bank hari ni, ada orang mengatakan tidak ada redha oleh peminjam. Ya, peminjam tak redha pinjam duit kat bank. Kalau tak redha macam mana loan tu boleh lulus? Tuan-tuan sign borang masuk redha lah tu. Tuan-tuan bukan nak kena kata kat bank saya redha nah, saya pinjam kat bank ni. Tak ada lah macam tu. Tapi bila tuan-tuan dah isi form, bermaksud tuan-tuan redha lah. Tidak tahu tuan-tuan nak isi form dan sign kan. Itu redha. Dalam istilah dunia hari ni kan. Bukan tuan-tuan nak pergi kat depan pegawai bank tu, ni saya redha nah ambil duit saya ni, nanti tak ada lah. Tapi perbincangan tu kena panjang lagi lah. Kena pergi kepada bab-bab yang lebih khusus, tapi saya nak fokus kepada kisah malam ni. Baik. Maka saya sambung. Maka dia pun berhasrat bila sampai hari yang dijanjikan tu, dia teringat, okey aku dah hutang kawan ni 1000 modal hari tu, jadi aku nak pergi bagi balik lah. Okey, nak pergi bagi balik. Kawan dia duduk di mana? Overseas, cross ocean.
Kan ingat tak dia dah dalam hadis sebut tadi kan, fa kharaja ilal bahr, dia keluar pergi ke lautan, dia lintah lautan, dia pergi menjaga di tempat lain, di negeri lain. Maka bila sampai di tarikh yang dijanjikan itu, dia nak bagi balik, so he need to find a ship to sail back to dia punya hometown untuk nak bayar balik duit. Dia perlu cari kapal ataupun apa-apalah, tak tahulah apa dia kan, dalam hadis tak sebut safinah, dia sebut markaban, apa, rakib, apa, kenderaan kan. Maka dia perlu cari kenderaan lah. Dia pergi di JT Pulau Pinang contoh, tunggu feri. Aku nak pergi bayar balik kat sana ni. Okey, cross lautan ni. Tetapi tuan-tuan, dalam hadis ni sebut, bila dia sampai pada hari yang dijanjikan itu, mungkin sebelum, mungkin pada hari dijanjikan, tapi yang pasti niat dia nak pergi bayar pada hari yang dijanjikan. Dia tak mau lebih. Baik. Maka tuan-tuan, bila dia sampai kepada hari tersebut, maka dia pun pergi ke pelabuhan, ke JT untuk nak pergi cari kapal. Okey. Maka summa tamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi li ajalin alladhi ajjalahu falam yajid markaba. Tapi dia pipi tak ada satu pun kenderaan. Tak ada satu pun. Saya bila kita tengoklah hadis markaban, kenderaan lah, tempat rakib kita nak naik tunggang dia, bermaksud kenapa Nabi tak sebut direct safinah. Mungkin kalau safinah itu merujuk kepada kapal dia sendiri, tapi bila kita markaban ini bermaksud kepada kenderaan sewa, grab kapal lah. Bermaksud macam tu lah, nak bagi faham bahasa hari ni, macam ferry, macam bot tambang, macam tu lah. So dia pergi ke JT nak tunggulah mana-mana ada bot ke kapal-kapal sistem dulu untuk nak bayar grab ke apa semua ni, nak tumpang pergi bayar duit pergi sana, balik ke kampung dia nak bayar duit balik, tak ada. Falam yajid markaban. Maka dia tunggu tak ada. Tunggu tak ada. Tanya ferry man pergi apa? Ferry tak main lah ni, tengah COVID virus ni, semua kena 14 hari kena lockdown kat rumah, tak boleh keluar. Ferry semua tak jalan. Contoh macam tu lah. Maka alamak, dia kata, aku dah janji dah hari ni nak bayar. Sehari dia tak percaya kat aku pula. Ini orang yang baik. Orang yang berhutang dan dia susah hati selagi hutang dia tak bayar. Ini orang yang baik. Okey. Tapi selalunya hari ni yang berlaku adalah apa? Orang yang memberi hutang, dia susah hati selagi member dia tak bayar. Kata dia sekali. Dulu punya style, selagi dia tak bayar hutang orang, dia tak seronok. Dia tak puas hati. Tapi hari ni punya style, selagi orang tak bayar hutang dia tak seronok. Sekali. Dulu punya style, orang yang bagi hutang tu dia relax ya, tunggu je lah. Tapi hari ni orang yang buat hutang tu, dia pula relax. Orang yang bagi hutang tu pula segan abang. Orang yang bagi hutang tu pula segan abang. Tapi satu sikap yang orang tukang bagi hutang ni pun satu saya nak bagi tahu, satu nasihat perkongsian yang saya rasa saya nak kongsi juga berlaku dalam kalangan kita anak-anak muda di Malaysia ini. Contohlah si A hutang kat si B. Contohlah Mat hutang kat Mek, contoh. Contoh Mat hutang kat Mek 500. Lepas tu bila mana Mat tak bayar kat Mek ni. Kemudian bila Mek ni pula dia tak ada duit, dia nak minta balik kat Mat, dia segan. Bila dia segan, Mek ni pergi minta pinjam dekat Mut. Contohlah, Mek ni pergi minta pinjam dekat Mut. Mut pinjam 500. Okey. Mut pun bagi. Baik. Lepas tu bila Mut ni nak pakai duit, dia minta balik dekat Mek. Mek, mai 500 kurang tu hang pinjam tu, kan? Mek ni kan kata apa? Aku nak bagi pun tak ada duit, Mat pun hutang aku. Lah ni macam nilah, hang ambil kat Mat lah. Benar tak benar tindakan ini? Tak boleh. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Tak boleh. Mana boleh? You punya akad, you punya majlis akad, Mek dengan Mat, Mek dengan Mut. Tak boleh tiba-tiba Mek nak kata nak lepas diri dia. Mut, lah ni Mat ada hutang aku 500, ambil kat dia. Dia berlepas diri. Mek ni, dia berlepas diri. Dia dah selamat dah dapat 500 kat dia. Sedangkan Mut yang tak tahu apa-apa, tak ada urusan apa dengan Mat, tidak ada akad apa dengan Mat, tiba-tiba pula Mat secara tak langsung menjadi berhutang dengan Mut dalam keadaan tidak ada akad. Dalam keadaan yang jadi anaya kat sini adalah Mut tu. Yang untung kat sini Mek ni. Dia cerdik. Maka kesian kat Mut tu. Dah Mat ni jenis liat, Mek nak lepas diri, dia pergi pinjam kat Mut. Bila Mut nak minta balik, dia kata, lah ni Mut, Mat ada hutang kat aku, kan? So ambil kat Mat lah. Berlaku tak hari ni? Sangat banyak berlaku. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Sangat banyak berlaku. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat cinta tiga segi macam tu.
Okey. Sebab perjanjian asal mak dengan mek, kemudian mek pergi buat janji dengan mut pula. So apa yang mek hutang mut, dia kena selesaikan sebagai penghutang. Apa yang mak dengan mek kena uruskan sendiri mak hutang dia. Dia tak boleh put the burden, shift the burden to mut. Tak boleh tukar beban itu pergi kepada mut balik. Tak boleh. Pasal majlis akad itu antara dia dengan mak dan dia dengan mut. Faham tuan? Ini watak ini hanya sekadar rekaan lah, tak ada kena-mena antara hidup dan mati. Tapi berlaku tak? Berlaku orang hari ni kan. So jangan buat macam tu tuan-tuan. Naya kat mut tu. Okey. Menaya kat mut tu. Tiba-tiba pula dia pula nak kena pergi cari mak ni. Tak tahu apa pun dia tiba-tiba. Mak pula kata. Mak pula lagi kan kata. Aku bukan hutang hang. Aku hutang dengan mak. Sebab aku nak bayar ke hang pula. Alamak hang ni pulun lah. Maka itu yang dia bergaduh. Oh tu bahaya berhutang ni tuan-tuan. Tak boleh. Hutang kena one by one. Dia tak boleh meleret dengan orang lain, nanti jadi panjang cerita. Okey. Melainkan bila mat hutang dengan mak, kemudian mat kata kalau aku tak boleh bayar, mut akan bayar. Maka mak bila mat tak bayar, mak pergi minta kat mut. Mut mai 500. Sebab apa? Mat hutang aku. Dan mut pun tahu benda tu. So sebab dia tak bayar, nak ambil kan. Itu jadi apa? Itu jadi dhamin, garantor. Tu boleh ya. Tapi ini dalam istilah perbincangan peminjaman biasa, mat ambil kat mak, tiba-tiba mat tak bayar, mak pergi pinjam kat mut, bila mut minta balik, mak kata, mat ada hutang aku hari tu, ambil kat dia. Tak boleh. Banyak tak berlaku hari ni? Sangat banyak. Panjang mak mut ni. Tapi ni rekaan saja lah. Siapa yang nama mak tu jangan nak marah lah. Okey, ini contoh ya, dia keluar automatik. Okey. Maka dia nak pergi cari kapal tak ada. Falam yajid markaban, tak ada satu pun kapal yang dia nak tumpang naik kan. Maka bila tak ada kapal, dia pun jadi buntu dah. Pergi tanya bukit berapa kapal jalan, kapal tak jalan, kapal lockdown 14 hari contohlah ni kan. Pergi tanya kaunter tak ada, pergi cari merata Grab lah, apa taksi lah, sampan, apa pun tak ada ni. Maka dia susah hati. Apa aku nak buat? Nampak ni orang berhutang yang baik. Selagi tak settle hutang dia akan susah hati. Maka bila tidak ada satu-satu apa yang dia jumpa pun, tuan-tuan tahu apa dia buat? Ni menarik. Jadi menarik. Bila cari semua tak jumpa dah, habis retiak, habis fikir, habis usaha, habis daya dah, tak jumpa juga kapal ataupun any Grab, any Uber untuk dia cross. Maka tak ada cara lain dah. Maka dia pun berlega-lega kat kawasan pantai tu, dia jumpa sesuatu. Fa akhaza khashabatan. Dia ambil kayu, batang kayu. Khashabah, kayu. Dia ambil satu batang kayu. Tuan-tuan. Ini tawakal yang sangat tinggi lah. Kita tak tahulah tuan-tuan. Saya rasa tak lah kot. Saya kata tadi lah, dalam perbincangan hadis kita ada bab nazilul hadis bil waqi'. Nazilul hadis 'alal waqi'. Nak align hadis dalam zaman hadis dengan contemporary punya zaman ini, kena ada disiplin dia juga. Dia tak boleh secara zahir macam tu ya, tak boleh. Tidak, tuan-tuan tak boleh bayar dekat bank. Tuan-tuan pergi buh dalam mesin ATM, tak ada rosak tempat tuan-tuan buh dalam kayu, tak boleh kan. Ini dalam bab hadis ni lah, dalam bab zaman itu, konteks zaman tersebut. Okey. Saya sambung. Maka fa akhadha khashabatan, batang kayu. Khashabah batang, dia bukan syajaratan, satu batang pokok, bukan kayu. Okey. Maka dia fa akhadha, dia ambil satu batang kayu yang dia jumpa tepi pantai tu. Fa naqaraha, dia tebuk, dia lubangkan. Maka dilubangkannya akan kayu itu macam tu. Fa naqaraha fa adkhala fiha alfa dinarin wa sahifatan minhu ila sahibih. Maka dia lubangkan kayu tu tuan-tuan. Ini satu sikap yang tawakal begitu tinggi. Dia lubangkan kayu, dia ambil kayu, sebatang kayu. Maka dia tebuk kayu tu, dia lubangkan, dia tebuk. Bukan berlubang lah, pasal dalam hadis sebut dia lubangkan. Fanaqarah, dia lubangkan kayu tu, dia tebuk. Maka dia masukkan duit 1000 dinar. Tu saya kata ini tawakal tinggi lah. Kita jangan buat tuan-tuan. Tuan-tuan duk hutang kereta dengan bank, main cukup bulan tak boleh bayar, tu tapi tebuk kayu, jangan lah. ATM tak ada tu. Ini beza. Okey. Ini dengan wakil, dengan zaman dia itu. Okey, konteks zaman dia. Okey. Maka tuan-tuan, dia pun lubangkan kayu itu. Maka fa adkhala fiha alfa dinarin
dia masukkan dalam lubang itu 1000 dinar yang dia pinjam. 1000 dinar yang dia pinjam dulu ni, ingat tak? Dia dah belanja, dia dah modal untung, dah pusing semua, dah untung dah. Maka 1000 dinar dia ambil, tengok tuan-tuan, dia ambil berapa? Pinjam 1000 dinar. Dia bayar berapa? 1000 dinar juga. Nah. Dia ambil 1000, dia bayar 1000. Maka tuan-tuan, dia pun ambil batang kayu tu, dia tebuk lubang. 1000 dinar tu, saya tak tahu lah dalam nisbah zaman dulu tu macam mana. So bermaksud besar lah kayu tu pasal 1000 dinar. Dan dia masukkan 1000 dinar itu dalam kayu tu. Dia masukkan. Dia tuang masuk 1000 dinar dalam kayu tu. Kemudian wa sahifatan minhu ila sahibi. Sahifah, surat. Dia tulis satu surat ila sahibi. Wa sahifatan minhu, surat darinya, surat berkenaan dengannya, macam itulah bermaksud. Dia masukkan 1000 dinar dalam batang kayu tu, kemudian dia tulis surat. Dia surat bagi tahu kepada kawan dia ke hadapan sahabatku yang bagi hutang sebulan lepas ni, aku nak bayar hari ni, aku ada duit, memang aku tak lupa janji aku, cuma kapal tak ada, bot tak ada, ferry apa pun tak ada, depa semua lockdown. Maka aku tak ada cara dah nak bayar hari ni juga ni, macam aku tak tahu, aku tak mau dituduh sebagai pemungkir janji. Dan zaman tu tidak ada telefon untuk nak telefon, nak tweet pergi, kau tak ada. Maka tak ada cara lain dah, dia tulis surat. Dia kata, aku tak boleh bayar, tak jumpa mana-mana bot, maka inilah hutangku yang aku bayar, mudah-mudahan hang terima lah. Maka dia bungkus surat tu, dia lipat, dia masukkan sekali di dalam batang kayu tu. Okey. Summa zajjaja maudi'aha. Zajjaja ni bermakna macam tutup lah. Kemudian dia pun tutup. Dia masukkan 1000 dinar, dia masukkan sahifah surat itu, dia masuk dalam batang kayu tu, dia tutup. Kenapa perlu tutup? Takut terkeluar. Maksud tawakal juga. Ikhtiar juga. Ni ikhtiar dia pakai kayu ni. Okey. Dan ikhtiar dia tutup. Kalau dia tawakal, dia biar duit atas meja dia, nanti Tuhan terbangkan duit tu pergi rumah kawanku. Itu nama dia tawakal membuta. Tak boleh lah. Okey. Ini dah, dia tawakal lagi. Tapi ikhtiar dia buat dulu. Dia ambil kayu dulu. Kemudian dia bubuh 1000 dinar. Kemudian dia tulis surat pula. Itu nama dia ikhtiar. Sebab kalau dia tak bubuh surat tu, sekejap lagi takut orang lain jumpa ke, gimana ke. At least dia retiak. Orang kata retiak. Ikhtiar lah. Dia bukan tawakal membuta sampai tahap, bot tak ada, sudah aku tak duit ni atas meja, sekejap lagi Tuhan mai ambil, terus raid duit tu, terus duduk rumah dia. Itu nama dia tawakal membuta, tak boleh lah. Maka tuan-tuan, dia bubuh 1000 dinar dalam batang kayu tu, dia tulis surat, dia lipat, dia masuk dalam batang kayu tu, dan dia tutup. Dia balut, kata pun Allah Ta'ala macam mana. Dalam syarah sebut dia balut, tapi tak tahulah dia tutup macam mana. Tapi yang penting dia tutup lubang tersebut. Dia tutup. Baik. Summa ata biha ilal bahri. Kemudian dia bawa kayu tu, dia pergi ke tepi pantai. Bahri di laut lah, tapi istilah kita nak faham ni tepi pantai lah. Dia bawa kayu yang dia bubuh duit 1000 dinar dalam tu, dia pergi ke tepi pantai. Orang tanya, kayu ni kayu apa? Tak tahulah tuan-tuan, kayu buluh ke kayu apa, saya tak tahulah. Okey. Tak tahulah, mungkin saya tak jumpa dalam syarah yang lebih lengkap menceritakan kayu tu jenis apa, saya tak tahu. Mungkin orang yang pandai bahasa Arab dia akan kata, oh khashbah ni kayu yang jenis macam ni. Depa lagi pandai lah. Okay, kita ni basic-basicnya kita tak tahu, kita tahu kayu-kayu lah kan. Mungkin orang yang lagi pandai, ada ustaz ni 5-6 orang, mungkin ustaz boleh tolong. Kayu jenis macam mana, kan? Tapi yang pasti kayu lah, batang kayu. Maka dia masukkan duit dalam tu, dia masukkan kertas surat, dia tutup balik lubang itu, maka dia bawa kayu itu pergi ke laut, tepi pantai laut. Kemudian tuan-tuan, apa dia buat? Summa atabiha ilal bahri, dia bawa kayu itu pergi ke laut, pantai lah, pesisir. Faqala, maka katanya, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila faradhiya bika wasa'alani syahidan faqultu kafa billahi syahida faradhiya bika wa anni jahadtu an ajda markaban ab'athu ilaih alladhi lahu falam aqdiru wa anni astaudi'ukaha. Dia kata, ya Allah, innaka ta'lam. Ya Allah, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu.
Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin. Ya Allah, diguna perkataan ta'lam. Mudhari'. Dia tak pakai alimta, madhi, sebab kefahaman Allah itu tidak ada past tense. Sentiasa ada. Kefahaman Allah itu, pengetahuan Allah itu sentiasa. Dalam tauhid kita kata, pengetahuan Allah itu sentiasa. Dia bukan macam kita, laqad alimta, hantar kan. Alimta itu past tense, ada probability untuk dia lupa itu ada. Aku tahu benda ni dulu, sekarang aku lupa dah. I know, I knew, kan? Past tense, present tense. Tapi Allah, pengetahuan Allah itu sentiasa. Sentiasa. Dalam keadaan sentiasa. Tidak ada sebelum, selepas tidak ada. Sentiasa. Pengetahuan Allah itu sentiasa dalam keadaan sentiasa. Macam tu. Sebab tu dia pakai innaka ta'lam. Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah. Engkau tahu ya Allah. Inni kuntu. Ya Allah, Engkau mengetahui sesungguhnya telah aku berhutang. Inni kuntu tasallaftu fulanan. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahawasanya aku inni kuntu tasallaftu fulanan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu ya Allah yang aku telah berhutang kepada seorang lelaki alfa dinarin, 1000 dinar. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah aku telah berhutang dengan seorang sahabat aku 1000 dinar. Engkau tahu ya Allah. Dan ketika mana dia minta saksi, fasalani kafilan faqultu kafa billahi kafila. Bila mana dia minta kepada aku penjamin gerento, aku katakan Allah lah penjamin aku, Allah lah gerento aku. Kemudian bila dia kata kepada aku fasalani, bila dia kata kepada aku datangkan kepada aku bisyahidan, seorang saksi, faqultu, aku katakan kepada dia cukuplah Allah sebagai saksi, sebagai penjamin. Engkau mengetahui ya Allah, telah aku menggunakan namamu ya Allah. Engkau sebagai saksi, Engkau sebagai penjamin. Dia kata kan, dia doa. Dia angkat tangan doa ya Allah. Maka hari ini ya Allah, bila mana aku nak bayar, aku tak mampu. Bukan tidak ada duit, duit ada. Tetapi nak pi bayar kepada dia, tak boleh. Tak mampu pi. Bot tak ada, kapal feri semua tak ada. Tak boleh pi. Tetapi ada duit nak bayar. Nak tunaikan janji on this particular day. Tapi tak boleh pi ya Allah. Engkau sebagai saksi akad ini. Engkau sebagai penjamin akad ini ya Allah. Aku serahkannya kepadamu. Ayat ni menarik tuan-tuan. Dia kata apa? Wa anni jahadtu an ajida markaban ab'asu ilaih allazi lahu falam aqdir. Dan engkau mengetahui ya Allah. Ayat yang dia guna ni. Menarik ni. Wa anni jahadtu an ajida markaban. Jahadtu. Dan aku telah mujahadah, aku bersungguh-sungguh, bersusah payah cari dah kapal, tak jumpa ya Allah, tak jumpa kapal, tak jumpa cara dah untuk nak pergi bagi duit kat dia. Sedangkan aku nak niat baik, nak tunaikan janji, tak ada cara dah ya Allah. Maka kata lelaki ini, tak jumpa kapal, falam aqdiru, aku tak jumpa kapal itu, wa inni astaudi'ukaha, maka aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ini satu kalimat yang bagi saya arifin dia mengetahuinya. Satu kalimat yang menggetarkan. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring mereka. Ataupun innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang yang bila diingatkan tentang Allah, disebut tentang Allah, bergetar diri mereka. Okey. Mengetahui hakikat kalam ini. Bila mana dia mengatakan, aku menyerahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ini Sayyidina Ali punya ayat. Okay. Kata Sayyidina Ali, janganlah engkau serahkan diri aku kepada diri aku sendiri. Aku tak mampu menguruskannya ya Allah. Dan engkau jangan serahkan diri aku ini kepada orang lain. Nescaya mereka akan menghilangkan aku ya Allah. Maknanya dia menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Tapi jangan salah faham. Dalam kes coronavirus ini jangan pakai kaedah itu pula. Serah dalam ikhtiar. Lelaki ini dia serah dan ikhtiar. Jangan salah faham. Tidak, tuan-tuan tak salah faham lah. Ini saya sebut lah. Serah tetapi ikhtiar juga. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam dulu, buat kerja dulu, baru bertawakal pada Allah. Okey. Kita berikhtiar, kita duduk dalam rumah, kita bukan lockdown. RMO, restricted movement order kan, duduk dalam rumah dulu, ikhtiar. Baru kita tawakal pada Allah agar penyakit tu tak mai.
Sebab virus tu boleh main dalam keadaan, dalam pelbagai cara dan keadaan. Mungkin kita telah elok macam-macam dah, tapi kita duk pergi beli barang bungkui, duit virus itu boleh beredar ikut duit yang kita pegang tu. Pun masalah juga. Kan, duit kertas tu. Maka kita telah ikhtiar dah duduk di rumah, pakai hand sanitizer, pakai topeng and so on and so forth, pakai semua, tetapi lepas tu kita tawakallah pada Allah. Aku telah buat semua dah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Dah buat aja dah, tawakallah pada Allah. Bukan kita buang ikhtiar, buang azam, terus kita kata mainlah nak main beriah apa pun, kalau Tuhan tak izin, tak kena. Betul di sudut akidahnya, tetapi di sudut pelaksanaannya tidak begitu mudahnya. Okay. Nabi pun ajak kita ikhtiar dan usaha kan. Kita kena ingat macam tu. Jangan kita menggunakan nama Allah untuk menghalalkan kata-kata kita yang benar tetapi pada keadaan yang salah. Kadang-kadang kata-kata kita itu benar tetapi dipasangkan pada tempat yang salah, maka tak boleh. Tuan-tuan, ada tayar motor. Tayar itu sifat dia untuk menggolekkan motor. Benar tak sifat tayar tu? Betul. Kemah dah tayar tu. Betul dah sifat dia untuk golek? Betul. Bubuh angin, tukar sport rim semua kemah dah ni. Tiba-tiba tuan-tuan pergi pasang tayar motor tu dekat kereta. Boleh berjalan tak? Jalan lah 2 meter kot. Lepas tu dah reban lah. Patah lah sport rim. Kan? Sebab meskipun tayar itu betul tetapi dipasangkan pada kenderaan yang salah, maka reban dia. Meskipun kata-kata kita itu betul kata-kata itu, saya tak kata salah, tetapi dipasangkan pada suasana yang tidak betul menyebabkan akan reban benda tu. Akan jadi fitnah balik. Orang akan fitnah orang Islam balik. Maka hati-hati dengan kata-kata kita. Meskipun kata-kata itu betul, dipasangkan pada tempat yang tidak betul, maka jadi salah. Ya. Tuan-tuan pakai jubah. Betul tak pakai jubah? Bagus, betul. Tutup aurat. Betul tak pakai jubah? Betul, bagus. Tutup aurat. Tiba-tiba tuan-tuan pakai jubah, tuan-tuan pergi mandi swimming pool. Public swimming pool. Jadi salah lah. Salah di sudut adabnya satulah. Mana dah pakai jubah pergi mandi swimming pool. Yang kedua, bila mandi terjun swimming pool dengan pakai jubah, dia akan terselok naik. Mau duk tahu lah. Kan? Meskipun pakaian itu betul menutup aurat, tetapi dipakai pada tempat yang tidak betul, maka jadi fitnah balik. Terselok habis semua. Kan? Begitulah maknanya. Okay, saya nak sambung. Masa kawan ini, dia tawakal. Tawakal lah tuan-tuan. Banyak duit kat kawan, duduk mana lah tak tahu. Bukan ada satu GPS pun dekat kayu tu. Dia main bubuh ya. Kawan duduk mana pun tak tahu. Nak lepas kat laut ni sekejap lagi. Tetapi tawakal itu. Tetapi dalam tawakal itu, ikhtiar ada juga. Apa ikhtiar dia? Cari kayu. Masukkan duit. Bubuh surat pula. Tutup pula kayu tu balik. Ikhtiar dia dah buat. Baru dia tawakal. Tengok, dia ikhtiar dulu cari kayu. Tebukkan lubang, bubuh duit, bubuh surat, tutup. Lepas tu baru dia doa, ya Allah, aku telah buat semua ni. Ya Allah, Engkau mengetahuinya, ya Allah. Sekarang aku serahkan urusan ini kepadamu, ya Allah. Ya, wa inni astaudi'uka, aku serahkan kayu ini, urusan ini kepadamu, ya Allah. Uruskanlah, ya Allah. Okey. Kalau tuan nak tahu ilmu tawakal ni, tuan-tuan kena tanya kaki pancing, kaki mengai. Contohlah. Okay. Dia dah ikhtiar dah, carilah umpan yang paling baik untuk dapat ikan toman contoh kan. Orang kata umpan kena beli cacing grade A. Kena beli cacing kedai asing. Bila pergi beli kedai A, kedai asing, kena pergi mancing dekat contoh kat mana? Kat Ian contoh. Dia pun pergi Ian. Hang kena mancing pukul 3 petang. Okey, dia pergi pukul 3 petang. Sebelum mancing, hang kena selawat 3 kali. Selawat 3 kali. Hang kena ludah 3 kali. Dia pun ludah 3 kali. Semata-mata untuk dapat ketuman. Dia pun baling saja joran dia. Itu ikhtiar dia. Ikhtiar dah buat semua. Once dia baling, one peluk. Masuk saja umpan ke dalam laut. Allah takes over. Allah ambil alih. Allah yang menentukan umpan itu akan melekat pada ikan yang mana. Itu tawakal. Dan rezeki. Sebelum itu dia ikhtiar, cari dulu umpan, cari semua siap-siap dulu. Bubuh sampai untuk dapatkan toman. Dia dapat petua dah, dapat toman pakai umpan A, kedai A, waktu A, sekian-sekian tempat, dia ikut dah semua, ikhtiar. Dia baling ke dalam laut, ke dalam sungai ke apa ke, saya tak pandai ilmu ikan. Dia baling masuk, once pluk masuk, Allah takes over from that place. Allah ambil alih urusan itu. Dia tidak ada kuasa lagi nak menentukan ikan dia jangan makan, ikan toman saja boleh makan. Tidak. Siapa yang nak makan ikan dia tu, umpan dia tu, ikan mana yang nak makan? Adakah ikan toman, ataupun ikan sepat, ataupun ikan siakap, ataupun mungkin baju siapa-siapa lemah ke? Tak tahu. Allah ambil alih. Itu nama dia ikhtiar dulu di atas.
Dan once dia masuk tawakal lah, apa yang nak dapat pun. Begitulah kita dalam menghadapi coronavirus pun. Dan begitulah dalam hadis ini pun menceritakan, dia ada ambil kayu dulu, dia tutup dah semua, dan baru dia tawakal, lepaskan kayu itu ke laut. Dalam hadis ni sebut apa? Farama biha fil bahri. Roma, dia bukan dia baling, dia lepas lah kan. Istilah macam tu lah, dia lepas. Farama biha, dia melepaskan kayu itu fil bahri, ke lautan. Oh tuan-tuan, ini tawakal. Tapi ingat, dia tidak skip fasa ikhtiar. Dia buat juga ikhtiar. Sekarang dia masuk fasa tawakal. Fasa ikhtiar telah lepas, fasa tawakal. Kita sekarang kita buat ini berikhtiar, duduk di rumah and so on, pakai hand sanitizer semua tu pakai ikhtiar. Dan kita tawakal kepada Allah agar penyakit itu tak main kena kita. Okey? Maka ikhtiar telah buat, sekarang dia telah masuk fasa tawakal. Dia pun melepaskan kayu itu ke laut. Dia pun melepaskan kayu itu ke laut. Hatta walajat fih summa insarafa wa huwa fi dhalik yaltamisu markaban yakhruju ila baladi. Maka dia lepaskan kayu itu ke, ini menarik tuan-tuan, dia lepaskan kayu itu ke laut. Dia tak kata okey selesai dah, habis dah urusanku, lepas ni Allah tanggung apa-apa pun, aku dah telah serah pada Allah. Tidak, kita serahkan nyawa kita ini kepada Allah. Buatlah apa saja dengan nyawa kita ini, tetapi kita still kena pakai seat belt. Kita serahkan urusan nyawa kita ini kepada Allah. Buatlah apa saja dengan nyawa ini, tetapi kita still kena pakai helmet. Sama macam pemuda ini, dia telah serahkan, dah tawakal dah, tetapi apa dia buat? Selepas dia serahkan kayu itu ke laut, doa kepada Allah, aku telah serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Lah kayu itu dah pi, dia tak lengah, dia terus pi cari. Okay, dia terus pi cari pula sampan dan perahu untuk dapat next day punya trip. Hari ni aku selepaskan kayu ni untuk tujuan nak bagi sampai on that particular time yang aku janji tu. Tak mau bagi miss janji. Tetapi aku tak boleh gunakan alasan itu. Saat lagi bila jumpa member kata, "Hang tak bayar hutang aku ke tu?" "Mana aku bayar dah. Tak dapat pun. Aku dah buka kayu dah. Hang tak jumpa, salah aku." Tak boleh ha. Ni hati-hati tuan-tuan sembang kan. Tak boleh macam tu. Once dia buka kayu, walaupun dia dah buka kayu, tetapi dia still bertanggungjawab atas diri dia, atas hutang dia. Dia still pergi cari lagi sampan. Pergi cari lagi kapai untuk dia sewa nak balik ke kampung dia, nak bayar. Walaupun dia dah bagi dah 1,000 tu. Tetapi dia, walaupun dia yakin dan tawakal, dia dah bagi dah kayu itu, tetapi dia still ada usaha lagi. Usaha tak berhenti tuan-tuan. Usaha, tawakal, usaha. Okay? Maka dia usaha lah, cari pula bot sekali lagi. Dia cari bot sekali lagi untuk nak balik. Okey, baik. Ke kampung tadi tu. Walaupun dia dah bagi dah, dia still usaha lagi. Walaupun tuan-tuan dah duduk di rumah dah, usaha lagi. Mandi dah kerap sikit. No? Sebenarnya virus ini bila dia main, orang yang paling selamat adalah orang Islam. Sebab apa? Orang Islam paling tidak 5 kali sehari dia basuh muka dia dan tangan dia. Betul tak? Paling tidak tuan-tuan, 5 kali sehari dia akan basuh tangan dengan muka. Kalau ikut paling selamat kita. Tapi tak tahulah. Meanwhile, okay, dalam meanwhile apa? Dalam pada itu ataupun dalam masa yang sama, serentak dengan itu, macam tu, ataupun 2-3 hari berselang macam tu, faqaraja ar-rajulu allazi kana aslafahu yanzuru la'alla markaban qad jaa bimalihi. Maka dalam masa yang sama, di sebelah sana, on the other side, dalam masa yang sama, esok lusa lepas tu, on the other side, bahasa Melayu dia apa? Di sebelah sana, kawan yang bagi hutang itu. Kawan yang bagi hutang tu apa nasib dia? Maka on the other side, di sebelah sana punya pihak pula, lelaki yang bagi hutang tu dia keluar. Okey, menarik ni tuan. Fa kharaja, maka keluarlah ar-rajulu, lelaki, allazi kana aslafaha ini terjemahan macam ni. Fa kharaja ar-rajulu allazi kana aslafaha, maka keluarlah lelaki yang mana telah memberikan akan kepadanya hutang itu, macam tu. Maka lelaki yang pemberi hutang itu on the other side, dia keluar. Dia keluar pergi pantai belah sana, dia keluar duk tunggulah janji hari apa. Dan dalam setengah syarah kita akan baca, lelaki ni masa tu dia susah. Dia pun susah juga. Dia tengah susah. Maka dia keluar. Sebab apa dalam syarah sebut dia susah? Lagi ada penjelasan dalam matan lagi. Kenapa setengah syarah sebut dia susah? Sebab okey, lelaki tadi ni dia keluar, pergi duduk tunggu di jeti, kut-kut kawan dia tu mai. Pasal janji hari yang sama kan. Tak mai, tak ada. Bot pun tak jalan. Maka dia tak susah hati, dia tak marah, cuma dia duduk tunggulah, kan dia mengharapkan. Pasal orang hutang dengan dia.
Orang hutang dengan dia. Tuan-tuan yang berhutang, ingat, pemberi hutang pun tak ada duit. Nah, orang yang berhutang kena ingat, orang yang awak hutang itu pun, dia bukan cop duit, dia pun tak ada duit. Ni kalau boleh crop video ni, crop. Orang yang berhutang, ingat, orang yang awak hutang itu kadang-kadang dia lagi susah daripada awak sebenarnya. Dan minta maaf saya sebut, orang yang suka berhutang ini selalunya bukan orang susah, tetapi orang yang suka cari susah. Kalau orang yang betul-betul susah, selalunya dia tak suka berhutang. Saya ulang, orang yang betul-betul susah, selalunya dia tak suka berhutang. Sebab dia tak mau tambah kesusahan dia. Tapi orang yang tak susah mana, buat teruk saja cari susah, dia suka berhutang dengan orang. Jadi ingat, yang memberi hutang itu kadang-kadang lagi miskin pada orang yang menghutang. Meanwhile, fakharaja ar-rajulu allazi kana aslafahu, keluarlah lelaki yang memberi hutang tadi, tunggu kat tepi pantai kan, tunggu kat pelabuhan yang belah sana. Mana dia, duit aku ni tak main. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi lah dia tak sebut macam tu lah, dia sebut macam ni. Yanzuru la'alla markaban qad jaa bimalihi. Maka dia tunggulah kok sampailah sesuatu markaban, kapal lah, ataupun kenderaan lah. Markaban ni kan tempat tunggangan macam tu, ataupun kapal lah istilah hari ni, bot ataupun sebagainya lah. Dia tunggu yang akan datang membawa duitnya itu, hutangnya itu. Dia tunggu tak ada. Bila tak ada, dia pun susah juga masa ni. Dia susah. Ingat tuan-tuan, ingat, masa awak nak duit, meskipun tak wajib untuk dia tunaikan, dia still bagi kat awak. Tetapi bila awak dah pinjam duit dia tengah susah sekarang, wajib untuk awak tunaikan, awak pula tak bagi. Zalimnya awak kepada dia. Sedangkan masa awak nak minta kat dia tak wajib untuk bagi, tetapi dia still bagi. Sekarang masa dia minta kat awak, wajib untuk awak bagi sebab hutang, tetapi awak tak bagi. Maka dia tunggu di tepi pantai, kod-kod ada kawan dia sampai, kawan dia tak sampai. Yalah, bot tak ada kan, bot pun tak sampai. Maka dia pun berjalan kod tepi-tepi pantai, susah, tak ada duit. Dia pun fikir nak masak apa ni, macam mana ni, kena masak sendiri, macam tu lah aku kan. Maka dia pun pergi lah tepi-tepi pantai nak cari kayu untuk nak bawa balik rumah, nak jadikan kayu api. Susah kan. Maka faiza bil khashabah allati fiha al-mal fa akhadhaha li ahli hataba. Maka dia jumpalah kayu, dia kutip-kutip kayu nak balik rumah sebagai kayu api. Okay? Balik hampa lah dia, duit tak ada kan. Tapi dia tak marah kawan dia. Mungkin ada sebab lain, tapi tak apa, dia bawa balik kayu api ke rumah dia oleh kayu tersebut. Dalam banyak-banyak kayu yang dia ambil tu, salah satu kayu tu adalah kayu yang tadi tu. Tuhan takdirkan kayu sampai ke tangan dia. Even though tidak ada GPS pada kayu itu, tetapi Tuhan takdirkan kayu itu sampai kepada tangan dia. Baik. Okey. Dia nak balik, dan dia balik ke rumah. Fa akhadhaha li ahli, dia bagi kat ahli keluarga dia, isteri dia lah. Isteri dan anak-anak dia ni balik, ni kayu api ni hang tolong lungguk Ustaz. Belah kita nak buat kayu api. Kayu-kayu ni semua nak masak. Falamma nasyaraha, bila dia belah kayu tu, bila dia belah kayu, salah satu kayu yang dijumpa tadi tu dia belah, wajada al-mal was-sahifah. Bila dia belah kayu tu, dia jumpa 1000 dinar dalam kayu tu. Duit siapa ni? Kan? Atau Qarun ke? Tetapi jangan lupa ada was-sahifah, dan ada surat. Dia pun buka surat tu. Yes, surat itu daripada kawan dia. Okay, surat itu daripada kawan dia. Kawan dia yang tadi tu, yang pinjam tu. Tak tahulah, Tuhan hanyutkan kayu tu. Akhirnya Tuhan tentukan, akhirnya kayu itu sampai. Itulah the power of tawakal. Kalau ikut logik akal, tak boleh sampai tuan-tuan. Kayu nak cross laut ni, dengan zaman itu, macam mana entah kayu tu akan hanyut ke pulau yang lain. Macam mana di pulau yang satu lagi tu ada beribu orang. Tiba-tiba Tuhan takdirkan kayu tu hanyut sampai ke tempat yang betul, ke tangan yang betul. Inilah kuasa tawakal. Yang duduk. Tuhan takdirkan kayu tu sampai. Bila dia belah kayu tu nak buat kayu api, dia belah ada duit. Duit apa ni? Ada surat. Dia buka surat tu. Okay, this is from my friends. Ini kawan saya punya ni. Maka dia pun baca surat tu, dan dia tahulah, okey, kalau macam tu 1000 dinar ni duit aku lah. So dia berjaya hentak pada hari yang dijanjikan itu.
Okey, selesai. Selesai ada cerita ni, tak selesai lagi. Cerita ni tak habis lagi, panjang lagi. Okey. Walaupun penghutang telah tunaikan amanah dia, pemberi hutang dah dapat duit dia. Tapi cerita ni selesai lagi? Tak selesai lagi. Summa qadima alladhi kana aslafahu fa'ata bi alfi dinarin faqal. Maka dia pun pakai duit tu, selang beberapa hari, selang beberapa lama, datanglah kawan dia yang tadi tu yang hutang dengan dia tu. Okey, kawan dia yang tadi tu yang berhutang. Datanglah si penghutang itu. Okey, datanglah selang beberapa lama, datanglah si penghutang itu ke rumahnya. Ke rumah siapa? Ke rumah orang yang memberi hutang itu. Dia main buat apa? Dia bukan main, dia kata, ni mat, aku dah bagi dah duit hang itu. Bagi kat mana? Aku bagi kat kayu. Hang dapat tak dapat nasib hang, aku dah bagi dah. Tak ada. Ini bukan kes mat mood tadi tu, bukan. Ini kes orang yang soleh, orang yang beriman. Maka dia pi, apa dia buat? Dia pi tuan-tuan. Fa'ata bi alfi dinarin. Dia pi, dia bawa duit 1000 dinar lagi. Sedangkan dia dah bagi dah 1000 tu. Tetapi tu saya kata lepas tawakal pun ada usaha lagi. Usaha atas tawakal itu. Usaha ikhtiar, tawakal dan usaha atas tawakal itu lagi. Maka tawakal lah. Usaha pun ada. Maka dia pun pi lagi sekali, dia bawa duit 1000 dinar. Maka dia masuk rumah kawan tu, maka dia kata, wallahi demi Allah, ma ziltu jahidan fi talabi markabin la atiyaka bimalika fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Demi Allah, sebelum ni pada hari yang dijanjikan tu, mat, aku dah usaha sungguh-sungguh dah nak cari bot, nak cari kapal untuk nak bawa main duit hang pada hari yang kita janji tu. Demi Allah, aku telah usaha sungguh-sungguh. Sebut dan ni kan, wallahi, dia kata, demi Allah, aku dah usaha sungguh-sungguh dah. Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin. Aku telah usaha sungguh-sungguh dah nak cari duit. Duit dah ada dah. Nak cari kapal untuk nak main bayar kat hang hari yang kita janji tu. Tetapi minta maaf sangat-sangat lah, mat. Aku tak jumpa kapal, tak jumpa bot. Depa lockdown hari tu, Covid contohlah kan. Tak ada servis tu. Duit ada dah. Betul aku tak bohong, mat. Allah, demi Allah. Betul, mat. Aku dah usaha dah tapi tak ada bot. Tuan-tuan, ini baiknya dia. Dia tak habaq tau, dia bubuh duit dalam kayu, dia tak habaq. Dia tak habaq pun kat kawan dia aku bubuh duit dalam kayu. Dia cuma kata, dia cerita masalah dia aja. Dia tak menggunakan alasan itu. Okey. Contoh hutang dengan kawan tuan-tuan. Kawan tuan-tuan kata, hang 25 bulan hang kena pergi back in kat aku nah. Kita pun 25 bulan kita pergi lah ATM dekat Ampang. Kita back in, ATM tu rosak. Kita tak payah terus balik rumah. Kita guna alasan, aku dah pergi dah 25 bulan tapi ATM Ampang rosak, aku balik bukan aku tak tulis janji ATM rosak. Tidak, ATM Ampang rosak. Ada lagi ATM dekat Seri Gombak, dekat Melati, dekat Wangsa Maju, dekat Setiawangsa, banyak lagi. Jangan ingat dalam Malaysia ni dekat Ampang saja ada ATM. Banyak lagi tempat lain. Itu nama dia usaha. Okey, nak tawakal pun. Macam tu lah juga. Okey, tak ada kena-mena dengan siapa-siapa orang Ampang lah. Contoh lah. Maka tuan-tuan, dia pun pergi, dia kata, aku tak jumpa kapal bos semua ni. Maka minta maaf lah, mat. Ni aku main hari ni, nak bagi duit hang lah. Dia kata, aku bawa 1000 dinar aku hari ni, aku bawa ni. 1000 dinar ni ada another 1000 dinar. Bukan 1000 dinar tadi, another. Duit lain dia bawa. Ni aku bawa duit ni, hari ni 1000 dinar ni, aku nak main bagi bayar kat hang lah balik hutang aku ni. Minta maaf lah aku lambat ke tu, kapal rosak, kapal tak ada. Macam tu. Dan dia tak habaq apa-apa cerita pasal kayu nah, dia tak habaq. Okey. Tetapi kawan yang pemberi hutang tu pula kata, katanya kawan yang pemberi hutang pula kata, hal kunta ba'asta ilayya bi syai'in? Pernah tak hang post kat aku apa-apa? Kawan dia tanya. Hal kunta madhi. Hal kunta ba'asta ilayya bi syai'in? Pernah tak hang ataupun bukankah hang ataupun pernah tak hal kunta? Adakah awak telah post kepada saya sesuatu sebelum ni? Hal kunta, pernahkah awak
berikan kepada saya ataupun post lah, ba'as ni utus lah. Hal kunta ba'asta ilayya bi syai'in. Pernah dah awak sebelum ni awak hantar sesuatu kepada saya? Dia kata kat kawan dia. Kalau kita masa tu tuan-tuan ditanya soalan macam tu, cuba letak diri kita kat tempat tu. Kalau kita masa tu duduk kat tempat dia, kita nak kata apa? Cantik, kayu tu hang dapat. Hang dapat kayu tu. Aku duk kata dah aku ni wali. Hang tak percaya. Kan? Dia kata aku tu lah. Kalau kita lah kan. Aku duk kata dah dapat punya kayu tu kat hang. Budak. Hang dapat semua. Bubuh kat Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Bigo. Bubuh habis ya. Trivago, Agoda. Nah abang kata kita tawakal tu jadi yo. Tetapi tengok akhlak lelaki ni. Akhlak lelaki ni. Apa jawapan dia? Bila kawan dia kata, bukankah anda post kat aku sesuatu sebelum ni? Lelaki ni jawab apa? Qala, kata lelaki tu, akhbiruka anni lam ajid markaban qabla allazi jitu fihi. Bukankah telah aku bagi tahu hang tadi? Aku bawa abang tadi kan. Aku tak ada kapal apa-apa. Tidak ada apa-apa kenderaan untuk cross laut ni. Aku dah abang tadi kan. Aku nak utus apa? Aku nak post apa? Tak ada apa lah. Kapal tak ada tu kan aku abang dah. Nampak? Dia nak jaga hati dia. Nak jaga hati dia. Kalau kita duduk tempat dia, kita kata apa? Dia ni nak abang pasal kayu ni. Tidak. Kalau kita duduk tempat dia tuan-tuan dalam hadis ni. Kalau kita lah lelaki tu, kita akan kata apa? Assalamualaikum mak. Aku main nak abang. Hang ada jumpa tak kayu? Baru ni aku post kan. Tak ada. Kalau kita lah. Tetapi lelaki ni soleh. Dia tak main cerita pasal kayu. Dia nak main bayar hutang. Lelaki yang tu pula berkata, ada tak hang post kat aku apa-apa sebelum ni? Maka lelaki yang ni kata, lelaki yang hutang tu kata, tak ada apa-apa, kenderaan tak ada. Maka lelaki kata tak ada, apa pun tak ada. Kan? Maka tuan-tuan, maknanya kat sini, bila lelaki yang bagi hutang, yang penghutang itu kata, tak ada mana ada apa, kan kapal rosak, kan kapal tak ada. Kalau nak beritahu dalam hadis ni, amanahnya kedua-dua orang. Penghutang dan pemberi hutang. Dua-dua amanah. Sebab yang pemberi hutang dia tak cerita sampai sudah pasal kayu. Yang pemberi hutang tu. Okay. Kalau kita, yang penghutang itu, dia tak cerita sampai sudah pasal kayu. Kalau kita lah yang hutang tu, kita dah sampai sudah kita cerita pasal kayu. Betul tak? Tak ada hang cari lah kat kayu tu. Aku buah kat kayu tu. Apa-apa hang tanya kayu tu lah. Kita akan kata macam tu lah. Kita nak blame kayu tu pula. Tetapi penghutang ni amanah. Sampai ke sudah dah tak cakap pasal kayu. Walaupun dia tawakal. Ini nampak? Berbeza dengan orang yang bertawakal sungguh-sungguh. Dengan orang berbeza antara orang yang sungguh-sungguh tawakal dengan orang yang hanya menggunakan tawakal pada lidahnya saja. Dia hanya bercakap, kami tawakal, kami tawakal, kami tawakal. Tapi dia tak tawakal pun. Berbanding orang yang sungguh-sungguh tawakal sampai tidak perlu diucapkan pada lidah. Daripada lidah. Sebab tawakal duduk dalam dia dah. Ada orang tawakal je pada lidah. Ada orang tawakalnya pada dalam dia dah. Baik. Maka dia tak sebut sakayu langsung. Satu, amanahnya dia. Yang kedua, amanahnya kawan yang bagi duit tadi tu. Yang pemberi hutang itu. Bila kawan dia kata, aku tak bagi apa-apa pun, tak ada post apa-apa pun. Kawan ni kata, kawan ni jawab. Kawan ni kata apa? Fa innallaha qad adda anka allazi ba'asta fil khashabah. Sebenarnya telah Allah sampaikan kepada aku yang awak utuskan kepada aku daripada kayu itu, dia kata. Saya ulang. Fa innallaha qad adda anka allazi ba'asta fil khashabah. Sesungguhnya telah Allah Ta'ala sampaikan kepada aku kayu yang di dalamnya ada duit yang engkau berikan kepada aku. Sampai dah. Hang jangan tipu aku. Don't lie to me. Hang jangan tipu aku. Hang bagi dah kan? Hang bayar dah kan? Dia tak bayar lagi Hang bayar dah. Tak bayar lagi. Sebenarnya kayu yang hang post baru ni tu, yang hang bawa surat dalam dia tu, Allah Ta'ala takdirkan sampai ke tanganku. Sampai dah. Hang bayar dah, aku tahu. Amanahnya dia ni. Maknanya yang pinta hutang amanah, yang bagi hutang pun amanah. Yang bagi hutang, kalau kita duduk tempat yang bagi hutang tu, bila yang tukang hutang tu kata tak ada, dalam hati kita kata apa? Cantik lah. Ini rezeki aku wah, nak dapat double. Tak ada, memang tak ada apa-apa lah. Memang cantik lah, dapat double lah tuan-tuan. Kalau yang pembagi hutang tadi tu tipu, boleh tak? Boleh nak tipu, orang bukan tahu.
Dia boleh kata, oh ya ke? Oh, surat tu surat orang lain kot. Mula. Tetapi amanahnya yang bagi hutang pun dia kata, dah. Hang bagi dah. You had already paid to me. Hang dah bayar dah sebenarnya kan? Tak ada tak bayar. Ada. Hang dalam kayu kan? Hang surat kan? Ketahuilah Allah Ta'ala takdirkan kayu itu sampai kepada aku. Maknanya dua-dua ini amanah. Ini pun amanah, ini pun amanah. Kedua-duanya amanah. Maka dia kata, telah sampai kayu yang engkau push itu. Maka kata lelaki yang bagi hutang tu, dia kata, fansarif bi alfi dinar rashida. Sekarang ni 1000 dinar yang hang bawa hari ni bawa baliklah. Aku tak mau. Balik. Dia kata kepada kawan dia, pulanglah engkau membawa 1000 dinar ini. Sudahlah, hang dah bayar dah, nak bayar apa lagi? You have already pay to me. Hang dah bayar dah kepada aku. So why you need to pay again? Hang telah bayar dah sebelum ni. So kenapa nak bayar lagi? Baliklah dengan 1000 dinar ni. Bermaksud hadis ini menceritakan kepada kita betapa indahnya dalam dunia ini kalau bos parti amanah. Kedua-dua pihak itu amanah. Bukan parti amanah. Kedua-dua pihak itu ada amanah dalam diri dia. Yang memberi hutang itu amanah. Yang meminjam duit itu, yang membuat hutang pun amanah. Hari ini kadang-kadang ada yang memberi hutang tidak amanah. Dan kadang-kadang orang yang membuat hutang pun tidak amanah. Kadang-kadang lah, bukan semua. Tapi kebanyakan yang tak bayar duit tu lah. So, kalaulah kita duduk dalam komuniti masyarakat yang macam tu, alangkah seronoknya dunia ini. Sebab itulah ulama berbincang dalam zaman sekarang, zaman penuh penipuan, kena ada dokumentasi. Kena ada form, kena ada borang, kena pemati stamp. Sebab sekarang kita berada pada zaman orang tidak amanah. Sebab tu kena ada borang. So, kita jangan nanti bila pi buat loan kat bank, kita bawa batang kayu. Tak payah. Okey. Okay, zaman sekarang zaman orang tak amanah. So kena ada borang, kena ada pemati stamp. Okey. Dan yang keduanya tuan-tuan, bila tuan-tuan buka hadis ni, tuan-tuan buka dalam syarah, dalam Umdatul Qari, ataupun dalam Fathul Bari, saya tak sure saya ambil dalam syarah yang mana, tetapi diceritakan antara hukum yang istimbat daripada hadis ini adalah dia sebut ya juz, maksudnya macam mana? Dibenarkan. Macam tu. Dibenarkan untuk orang yang miskin itu berhutang dalam keadaan dia tidak mampu mengadakan seorang grantor. Satu. Yang kedua, dibenarkan seseorang itu berhutang untuk modal bisnes. Tapi yang pertama tadi tu kena bincang balik dengan zaman sekarang, boleh ke tak boleh. Kena bincang balik lah. Okay. Ni saya sebut dalam kitab je lah. Okay. Tapi yang penting dibenarkan untuk seseorang itu berhutang untuk memulakan bisnes. Itu istimbat keluar daripada hadis ni. Sebab dalam hadis ni disebutkan dah kita nak mulakan bisnes, nak buat bisnes. So daripada situlah dalam sistem kita ini ada sistem bantuan modal. Dan kena ingat bantuan modal itu adalah bantuan modal yang hutang 1000 dinar, bayar 1000 dinar. Okay. Tetapi masalah sekarang, kadang-kadang kerajaan dah okey dah. Kerajaan dah okey dah kadang-kadang. Dia bagi kemas. Sebab tu kerajaan bagi bantuan modal tanpa apa? Tanpa faedah. Kan? Dulu pernah buat kan? Saya pernah sembang dengan satu orang pegawai besar. Saya tak ingat abang tu. Tapi masa saya ceramah, habis ceramah saya sembang dengan dia, minum. Saya tak ingat dia tekun ke, dia marah ke, dia apa. Tapi satu orang pegawai yang dalam bahagian bantuan modal kepada Bumi Putera. Dia cerita kat saya, lari Ustaz, lari. Bagi kerajaan bagi dah, tidak ada bunga, tidak ada interest, tidak ada faedah, tapi dapat 10,000, kata nak buka kedai burger. Tetapi bila dapat 10,000, dia pergi tukar 10,000 kereta, dia pergi cat kereta baru. Dia pergi beli Honda EK baru, Honda EK mana ada baru, Honda EK kat Mudah, dia pergi tukar 10,000, dia korek kereta dia, kedai burger tak ada, kereta pun lingkup. Okey. Nampak? Jadi macam tu. Kemudian saya ingat satu cerita, satu orang ustaz cerita kat saya. Lama dah, masa tu saya belajar kat U lagi. Ustaz Yusof dia cerita kat saya, dia kata saya ingat lagi cerita-cerita. Saya boleh sebut nama sebab saya ingat dia cerita kat saya. Ustaz Yusof ni adalah abang kepada Syekh Zaini. Dia cerita dulu ada satu orang kaya, orang Arab. Tok Syekh jutawan Arab kaya yang pi jumpa depa.
Pi tanya, ada tak orang Melayu kat Malaysia ni yang nak mulakan bisnes? Dia nak bantu. Okay. Dia nak bagi seorang 10,000, dia nak cari 10 orang je. So dia ada modal 100,000. Ada tak? Maka mereka ni tolong cari. Okay. Dan Tok Syekh ni kata tak payah bayar dekat dia balik. Nampak? Tak payah bayar dekat dia balik. Tetapi still kena bayar. Nanti 10,000 tu akan bagi kat orang lain pula, orang ke sebelah. Nanti orang ke sebelah bayar, ambil 10,000 tu. Syekh tak mau ambil balik. 10,000 tu bagi pula kat orang ke-12, orang ke-13. Itulah yang seperti mana yang dianjurkan dalam Islam sebenarnya. Umar Abdul Aziz buat macam tu. Okay. Maka tuan-tuan, Ustaz cerita kat saya, kami bagi kat 10 orang, 10 orang hilang. Kedai pun tak ada. Maka dia kata malu lah kat Syekh tu. Pasal Syekh tu nak bantu orang Islam di Malaysia. Tapi dia tu hilang. Sampai dia sendiri jadi malu kat Syekh tu. Ini satu sikap yang tidak baik juga. No? Kepada peniaga-peniaga yang tidak ada hasrat nak berniaga, just nak ambil duit untuk suka-suka, jangan ambil, kerana awak akan fall into mengambil hak orang lain. Jangan. Saya kalau nak ikut nak ambil, tuan-tuan boleh ambil. Bila kita berceramah ni kita kenal ramai. Tapi saya tak mau. Saya kata tak payahlah. Saya tak berniaga, saya nak ambil apa. No? Bukan nak kata saya bagus tak. Nak kata contoh yang kita boleh. Ni. Dan kalau kita ada, macam ni saya bagi contoh kat tuan-tuan. Kalau kita buat bisnes, baru nak mula, tapi kita ada modal sikit. Okay? Tapi ada modal, ada duit untuk buat modal. Kemudian kerajaan buka kuota untuk 10 orang siapa yang nak buka bisnes, kami bagi 5,000. Tapi limit kepada 10 orang saja. Tuan-tuan nak pi ke tak mau pi minta? Kalau tuan-tuan dah ada duit sikit, bagi saya tak payah pi lagi lah. Kalau orang lain pakat berebut nak minta, kalau tak berebut tuan-tuan pi lah. Sebab kita takut kita ambil hak orang lain. Mungkin ada orang yang betul-betul tak ada duit langsung. Dengan adanya kita terhalang dia punya, dia tak ternafi dia kan. Yalah soal rezeki lah hak Allah kan, milik Allah, tapi usaha kita tu. Dalam ilmu fiqh kita panggil al-ihtikar. Tapi ihtikar ni sebenarnya dia monopoli. Boleh pakai tak? Monopoli ni bermaksud, al-ihtikar ni bermaksud barang ada di kedai dia. Kemudian bila harga tengah rendah dia tak jual, dia simpan seorang-seorang dia. Sampai bila harga mahal baru dia jual. Itu al-ihtikar ataupun monopoli. Tapi al-ihtikar ni juga boleh pakai untuk orang yang dia ada duit. Musim coronavirus ni dia pergi beli kau punya penuh 3-4 troli, sedangkan dia tak makan pun. Dia pergi beli roti gardenia sampai 10 buku. Dia nak buat apa? Roti tu tahan seminggu je. Dia boleh makan ke seminggu sampai 10 buku. Tapi tak nak beli juga. Kenat. Dia beli juga. Ihtikar. Dengan dia beli tu orang lain tak mampu beli. Orang lain tak beli, tak ada. Orang lain tak boleh beli. Dan dia mampu beli benda yang lagi mahal, tapi dia pilih yang tu juga. Sedangkan ada keluarga lain yang cuma mampu beli roti gardenia saja, tapi dia nak beli tak ada. Tuan-tuan, bahaya. Maka seminggu dia tak sempat habis 10 buku roti tu, dia buang macam tu saja. Khianat, tuan-tuan. Jangan. Musim-musim ini kena bertimbang rasa banyak. Orang yang kaya-kaya dia boleh beli, berwaspadalah dalam pembelian kita. Sesian kat orang miskin yang dia tak ada duit. Dia tunggu gaji. Ada yang tak ada gaji pun nak beli. Kesian, tuan-tuan. Beli patut-patut padan, ingat orang belakang. Kita takut kita fall into ihtikar ni, monopoli barangan itu. No? Saya kadang fikir bila musim coronavirus ni, kawan-kawan yang susah, yang menjajah, saya rasa macam tak tahulah nak tolong macam mana. Jadi kesian. Atau saya pernah post dekat Facebook pasal grup Muhajirin wal Ansar itu, mentor-menti tu kan. Ada orang tanya nak buat lagi tak? Memang saya nak buat, tapi saya tunggu Ustaz kerajaan nak kata apa. Lepas tu kita boleh nak buat. Kita tak mau nak jadi double, triple kan. Kerajaan dah bagi dah, kita bagi. Saya tak mau. Saya sampai tahap ada yang susah kita akan tolong, insya-Allah. Bukan saya tolong duit saya. Saya nak buat sistem mentor-menti, Muhajirin Ansar. Satu grup Telegram, saya nak cari orang yang willing untuk bagi. Jadi nak bagi tapi tak tahu nak bagi kat siapa. Kita kumpul dalam satu grup. Satu grup lagi kita nak kumpul orang yang dia memang tak ada duit, tak tahu nak minta kat siapa. Satu grup. So nanti kami sebagai Rusutia kami akan match kan. Katalah kat sini nama Ali, kat sini nama Abu. So Ali sebagai mentor, Abu menti. Ali Muhajirin, menti Ansar. So kita akan bagi nombor telefon. So mereka akan contact diorang mereka. So Muhajirin ini akan bantu Ansar ini. Itu plan saya untuk COVID ini. Memang saya nak buat. Cuma saya tunggu Ustaz kerajaan nak bagi apa ni. Bagi kerajaan bagi dulu. Okay. Itu tujuan saya. Saya memang nak buat. Okay.
Itu paling simple. Dan duit itu tidak melalui saya. Direct tu yang tahu kedua orang ini. Okey, tak lalu saya. So saya selamat daripada fitnah. Terus direct kepada dua-dua orang ini. So ada grup Muhajirin, ada grup Ansar. So saya nak tubuhkan dulu grup Ansar dulu, grup yang willing nak bagi dulu. Satu grup, kemudian grup Ansar pula saya cari satu grup, dan baru kami urus dia akan matchkan. Ikut giliran lah, satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga kan. Maksudnya kita bagi nombor phone dekat Ansar ni, you contact sendiri. Okay, kita cadangkan bagi bantuan RM100 ke RM200 cukup lah. Tapi kalau awak nak bagi lebih, itu hak awak. Dia adalah saudara awak. Okay, sekarang ni dalam konsep sekarang ni, dia itu yang kami matchkan itu adalah saudara awak. Muhajirin dan Ansar. Kita ambil semangat itu. Saya nak buat. Okay, tapi saya tunggu saat kerajaan nak bagi apa. Tunggu dulu. Tengok macam mana kan. Saya tak mahu nanti jadi bertindih. Okay. Doakan. So, mereka orang dah jadi saudara. Bantulah. Dia nak bagi terus ke, dia nak bagi pinjam ke, dia nak buat macam mana ke, dia nak bagi 1,000 ke, terpulang lah. Okay. Konsep itu. Okay. Satu. Yang kedua, saya nak minta sangat-sangat untuk kerajaan perhatikan, selalu orang sebut pasal penjajah kecil terjejas dan so on. Betul satu. Yang kedua, saya nak minta kerajaan kalau tengok video ni, kerajaan apa nak tengok tak tahulah, ikut tuan-tuan lah, ikut orang siapa dengar lah. Tuhan takdirkan siapa-siapa orang penting dengar ke. Tolong kita perhatikan makcik-makcik kontrak yang kerja di hospital, yang cleaner, yang pakcik-pakcik dresser ke, abang-abang dresser ke, yang attendant ke, yang gaji kecil attendant ni gaji kecil kan. Nurse, doktor ialah banyak dah, betul. Bukan saya nak kata jangan tolong mereka, tolonglah. Tapi yang orang jarang sebut ni, yang makcik-makcik yang nak kena kumpul-kumpul baju-baju, nak kena pergi basuh buang, pakcik-pakcik attendant yang nak kena cuci-cuci darah. Mereka ni gaji kecil. Gaji kecil. Tapi orang jarang cerita pasal mereka. Dan mereka tidak ada allowance kritikal macam doktor dan nurse. Yang saya dipahamkan lah sekat saya duk tanya ni. So, kalau kerajaan boleh bagi sikit, sebab masa tengah susah ni, mereka pun susah juga. Mereka cuci darah, mereka cuci luka, mereka kalut di hospital, mereka tak boleh cuti juga. Mereka pun betul-betul lumus juga. Selain doktor dan nurse, golongan yang betul-betul lumus juga adalah golongan yang bekerja di hospital, yang untuk cuci hospital, yang attendant, yang dresser, yang berpangkat kecil, cleaner hospital. Tetapi dia juga betul-betul lumus dalam musim ini. Yang tu pun kerajaan kena tengok juga. Sebab dia gaji kecil. Yalah, doktor nurse gaji besar tapi kena bantu juga. Tapi saya nak beritahu yang kecil-kecil ni. Tak tahulah kot siapa boleh kata, siapa boleh sahkan mungkin kerajaan dah tolong. Alhamdulillah lah. Tapi kalau boleh sikit, bagi sikit. Semalam ventilator tu saya dapat jawapan dah, ada kata harga dia 80,000. Oh, mahal lah Saya ingatkan dalam 10,000 kita boleh buat kutipan. Habis 80,000 mungkin serahkan kepada zakat ataupun korporat untuk buat lah. Tapi saya minta maaf saya nak sebut kat sini dekat Malaysia ni, untuk channel orang Islam, kita ada banyak media-media ceramah YouTube. Banyak. Saya tak tahu pendapatan mereka berapa. Kalau mereka ada satu union, satu pertubuhan, satu organisasi, mereka boleh bagi sesuatu daripada kami, tim media dakwah. Sesuatu. Tak tahulah macam mana. Akan nampak indahnya benda tu. Sebab selama ni orang support kami, kali ni kami pula bagi hadiah daripada tim media dakwah di Malaysia, gabungan satu Malaysia. Sekarang banyak kat Malaysia sekarang kan, kalau mereka boleh bagi. Ataupun kalau mereka ada gabungan. Kalau tak ada, perlu bergabung dah sekarang dalam satu tim. Okay, sebagai union. Okay, dia akan kuat. Tabungan-tabungan yang mereka kutip itu, kalau boleh ambil setiap satu tabung tu 5%, boleh buat. Okay. Kemudian yang saya nampak, macam mana saya nak sebut, kepada para media dakwah, page channel dakwah YouTube ataupun Facebook ini, ramai, saya tak mahu sebut nama ramai. Alhamdulillah, saya puji. Kalau boleh, saya minta jasa baik. Ini saya sebut nama tak apa. Tak mahu sebut nama lah. Saya minta jasa baik pengamal media dakwah yang selama ini duk rakam ustaz-ustaz di YouTube, di Facebook semua tu. Semua lah, saya sebut semua. Saya tak khususkan pada siapa-siapa. Saya minta jasa baik, kalau boleh, seperti mana tuan-tuan buat jadual ceramah ustaz-ustaz sepanjang tahun, kalau boleh dapatkan info daripada para ustaz yang buat ceramah online dan tuan-tuan buat satu jadual. Dapatkan info daripada ustaz-ustaz buat survey yang buat ceramah online di rumah,
Tuan-tuan buat jadual macam biasa. Kalau perlu buat poster, buat. Macam ceramah biasa. Cuma dia berlangsung di page. Ingat nah? Ini cadangan saya. Siapa nak ambil, ambil. Nah, para pengamal media ni ramai yang follow beberapa ratus ribu kan. Ini bukan bergaduh, ini bukan nak marah. Ini nak sarankan kepada sahabat-sahabat media. Tuan-tuan buat poster ceramah macam tuan-tuan buat masa physically ceramah di masjid, tetapi buat untuk online. Tuan-tuan buat jadual ceramah online sepanjang musim Covid. So orang ada satu rujukan. Malam ni ustaz ni dekat page ni. Malam ni ustaz ni kat page ni kitab ni. Malam ni ustaz ni page ni kat kitab ni. Tuan-tuan, sebab kenapa saya seru orang media? Sebab orang media banyak connection dengan para ustaz. Saya sendiri tak ada ramai. Saya sendiri tak ada ramai nombor kawan-kawan ustaz. Tapi orang media depa ramai. Orang media dakwah depa ramai. Depa banyak nombor ustaz. So kalau depa boleh buat macam tu, satu susunan macam tu, jadual macam selama ni Zon Kuliah duk buat jadual para ustaz hari-hari. Alhamdulillah, terbaik. Terima kasih Zon Kuliah, terpuji usaha dia tu. Ini bukan kepada media lain pula kalau dia boleh buat satu list of jadual. Sekarang ni nampak individu. Ustaz ni upload kat page dia, ustaz ni upload kat YouTube dia, ustaz ni upload dekat dia punya Facebook dia. Kadang-kadang ada 3 view. Bukan sebab ustaz tu tak bagus, sebab orang tak tahu. So kalau boleh you selaraskan, buat satu list of jadual, ambil satu ni kan, ambil satu list, tanya seorang-seorang, ustaz nak buat apa-apa tak minggu ni? Saya nak buat ni lah, kitab ni lah, hari ni bila, tarikh ni bila, puasa bila, kat mana ustaz? Saya nak buat kat channel ni lah. Apa-apa. Kau buat list, buat kat tuan-tuan punya page. Dan jangan berebut. Jangan berebut. Maksudnya list itu share. Semua media dakwah share. Bawah list itu bubuh semua logo. Masuklah logo Abu Khadijah, Zon Kuliah, media kuliah, apa? Kuliah online, Studio Mukmin. Apa lagi? Sahabat kuliah, Jeff Osama, Unais. Apa benda masuklah, semua bergabungan. So, ini list untuk hari ni. Kuliah online apa yang ada. Saya tengok di YouTube, di Facebook banyak. Ustaz-ustaz ajak nahu, ustaz-ustaz ajak taranum. Hebat. Kalau kita dapat satu list macam tu, kita menyuburkan dakwah dalam media sepanjang musim Covid ini, satu rahmat, satu keindahan. Ini saya provoke untuk geng-geng media kuliah dakwah buat. Saya bukan saya provoke, tak elok pula. Saya sarankan dan saya minta. Sebab saya guna perkataan provoke sebab saya minta agar geng-geng sahabat media kuliah ada satu inisiatif untuk tanya para ustaz, buat satu list yang panjang per day. Bukan wajib buat, tapi tanya kalau ada yang dah buat. Kalau ada yang duk buat, mari kami nak tolong iklan. Buat satu list, masukkan dekat setiap channel tuan-tuan. Jangan berebut. Bagi seorang satu benda yang sama. Bawah tu bubuh semua logo. Menunjukkan kita ini bersatu. Maka rakyat ataupun umat dapat mesej jelas. Satu list, malam ni ustaz ni dekat channel ni. Malam ni ustaz ni dekat channel ni. Malam ni ustaz ni dekat channel ni tajuk ni. Malam ni ustaz ni dekat channel ni tajuk ni. Hari ni pukul ni, jam ni pukul ni tajuk ni. Wah, tuan-tuan cantik. Cadangan saya ni. Buat. Sementara musim berkurung ni, sayang. Banyak kuliah yang best-best. Dan banyak ustaz-ustaz yang mengajar sekolah agama, dia duk buat kuliah kat anak-anak murid dia. Ustaz Aslam kita, ramai yang best-best. Saya duk dengar, oi sedap ni. Tapi sayang anak murid saja dengar. Padahal tajuk yang dia ajar tu tentang makmum, imam, semua tu hebat. Kalau tim media boleh cari satu-satu ustaz ni minta, Ustaz nak buat hari apa? Pukul berapa? Tajuk apa? Kitab apa? Beritahu. So, keluarkan list. Kalau tak buat per day pun, per week pun okey dah. Minggu ni siapa? Dia tak mestinya setiap hari kan. Mungkin setiap 2 hari sekali buat keluar. Ataupun seminggu sekali buat keluar. Ataupun seminggu terakhir ni, sebelum 31 bulan buat keluar. Satu list. Tak apalah kalau ada ustaz ada kerja lain, dia tunda, tak ada masalah benda tu kan. Dia akan keluar pula statement, kami akan tunda. Tu tak ada masalah. Cuma, at least dia satu rujukan. Untuk orang refer. Kami nak cari rujukan pasal fiqh minggu ni, kuliah. Ni ada kat channel ni, tengok jadual ni. Oh, 16 hari bulan, ustaz ni dekat channel ni. 9 malam, online. Okey, cantik. Pasal fiqh. Kami nak belajar pasal hadis lah. Oh ni, channel ni, ustaz ni dia buat hadis 40 ni malam ni kat channel ni. Oh, okey. So, orang ada list. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat sendiri bagus lah. Tapi saya sarankan orang media buat. Sebab mereka banyak nombor ustaz. Kita orang awam kita tak boleh buat, kita tak banyak nombor-nombor para ustaz kan. Depa orang media depa banyak nombor ustaz. So depa boleh buat. Insya-Allah boleh. Okey, inilah masanya kita tunjukkan yang kita kuat di musim tengah gawat ini. Wallahu taala alam. Insya-Allah kalau ada kelapangan masa dan ruang, saya akan sambung lagi beberapa hadis dan beberapa kisah daripada hadis yang lain insya-Allah. Terima kasih banyak atas tontonan daripada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.